Malam ini, kami akan membawa Anda ke dalam sebuah istana Portugis yang kebanyakan orang tidak akan pernah lihat. Apabila kami masuk, kami hampir tidak percaya dengan apa yang kami lihat. Tetapi apabila kami mula menyelidiki sejarahnya, kisah istana ini menjadi semakin mendebarkan. Kawasan ini bermula dengan keluarga Barros, nama pertama yang dikaitkan dengan sejarahnya. Kemudian, keluarga Pereira mengambil alih dan mengubah harta ini menjadi sebuah ladang komersial. Secara rasmi, istana ini wujud sejak akhir tahun 1400-an dan rekod menunjukkan bahawa sudah ada kubu di tanah ini sejak tahun 1100 lagi. Kemudian, pada abad ke-17, kawasan ini berkembang menjadi sebuah estet kediaman, mengubah struktur pertahanan lama menjadi sebuah istana keluarga sebenar. Tetapi apa yang paling menarik perhatian kami ialah aspek keagamaannya. Keluarga ini sangat taat beragama. Menurut sejarah yang kami temui, anak-anak lelaki dan keturunan mereka didorong ke arah kehidupan beragama, dan sehingga hari ini Anda masih boleh merasakan masa lalu itu. Di dalam rumah, perincian kapel, objek-objek dan cara bilik-bilik tertentu disusun, semuanya menunjukkan sebuah rumah yang bertujuan untuk kelihatan soleh. Namun, nama mereka akhirnya tercemar. Satu skandal agama dikaitkan dengan istana ini, dan ramai yang percaya ia menandakan permulaan kejatuhan keluarga tersebut. Anda akan mendengar lebih lanjut mengenainya semasa penerokaan kita. Hartanah ini telah ditinggalkan selama setengah dekad dan sejarahnya masih berada di dalamnya. Satu-satunya cara selamat untuk kami meneroh ke tempat ini adalah pada waktu malam, kerana pada waktu siang orang ramai bekerja di sini, di ladang dan sekitar kawasan ini. Ia adalah sebuah istana bangsawan Portugis yang terbiar, tetapi di sekelilingnya tidak. Ia akan tunjukkan kepada anda. 218 pada waktu malam. Apa yang kami lakukan untuk anda, tapi apa yang ada di dalam sini? Ia akan mengejutkan anda. Saya teruja untuk yang ini. Ini adalah salah satu sebab kenapa saya datang ke Portugal untuk perjalanan ini. Jadi mari kita lihat. Tempat ini memang gila, pasti ada benda-benda yang luar biasa di sini. Mari kita pergi dan cuba untuk memahami kisah orang-orang ini juga. Sebab saya secara pribadi rasa ini seperti sebuah rumah ladang abad ke-17 atau ke-18. Kemungkinan besar, saya rasa, saya pun tak pasti. Sekurang-kurangnya berusia beberapa ratus tahun. Anda boleh lihat dari bahan binaan yang digunakan, dari kerja batu di dalam tempat ini, dan juga dari pemasangan elektrik yang dibuat kemudian. Kerana memang tiada elektrik langsung ketika tempat ini dibina berabad-abad yang lalu. Tetapi seperti banyak keluarga bangsawan, keluarga ini juga tidak terkecuali. Mereka kemungkinan besar terlibat dalam perniagaan pengeluaran wain. Dan melihat kepada tangki-tangki yang ada di sini, terutamanya yang baru, sehingga baru-baru ini masih ada wain yang dihasilkan di tempat ini. Ya, saya rasa mungkin sehingga ke hari ini pun. Okey, adakah itu untuk mengeringkan sesuatu? Ya, Tepat sekali. Dari situ. Sose, bawang putih, bawang merah, ya, apa saja yang anda perlu keringkan. Maksud saya, sausage itu macam... Ini adalah ruang bawah tanah biasa, seperti yang anda boleh lihat. Tak ada apa-apa sangat di sini. Kecuali apabila saya masuk ke sini, saya nampak ada ruang simpanan wain di hujung sana. Di sini sudah tentu. Apa yang indah tentang sebuah istana dengan bilik wain? Betul? Di bahagian belakang masih ada beberapa botol lagi. Ini bukan wain mereka sendiri. Saya rasa tidak, ini mungkin botol-botol yang mereka kumpul untuk diisi dengan wain mereka sendiri nanti. Baiklah, mari kita teruskan dari ruang bawah tanah. Sekarang kita akan melangkah masuk ke dalam istana. Dan sebuah dapur. Bilik pertama yang anda masuk apabila keluar dari kandang, apabila anda keluar dari ruang bawah tanah, sebenarnya adalah sebuah bilik tidur. Kemungkinan besar bilik tidur tetamu. Melihat pada katil itu sendiri, Ya, agak ringkas. katil yang sangat biasa kan? Ya, dan sangat luar biasa untuk berada di tempat ini. Ya, Ada katil sampai ke bawah sini. saya tak pernah nampak bilik tidur di ruang bawah tanah sebelum ini. Ya, memang pelik. Disusun macam ni.
terutamanya pada zaman dulu. Di dalam istana mewah ini, ruang bawah tanah bukan dibina untuk keselesaan, ia dibina untuk kerja, dikelilingi oleh tangki wine, storan, dan peralatan pengeluaran. Katil ringkas itu tiba-tiba nampak sesuai. Seseorang perlu berada dekat untuk memantau suhu, penapaian, pam, kebocoran dan massa, selalunya sepanjang malam. Orang yang tidur di sini sudah pasti merupakan penyelia bilik wine atau pekerja yang dipercayai yang bertugas sepanjang malam. Mereka tidak akan pernah menempatkan tetamu mereka di ruang bawah tanah. Tapi hey, ia adalah bilik tidur yang cantik. Adakah awak sudah nampak kerusi di sudut sini? Ia adalah kerusi yang hebat. Kerja kulitnya memang menakjubkan. Ya, dan di sini seperti biasa, gambaran Maria yang sangat indah. Wah, inilah dia. Pada mulanya, saya panggil ia kereta kuda. Tapi sebenarnya ia adalah tandu. Ya. Dan saya percaya ia adalah dari abad ke-18. Saya tidak pasti tentang tempoh masa itu, tapi ya, ia mesti sekitar waktu itu. Saya telah melihat beberapa contoh lain. Dan saya juga percaya bahawa ia adalah dari abad ke-18. Dan akan ada dua orang yang membawa salah seorang bangsawan yang tinggal di tempat ini. Di dalam tandu ini, mari kita pergi. Mereka sebenarnya tidak begitu tinggi. Saya boleh berdiri lebih tinggi daripada mereka. Pernahkah Anda jumpa yang seperti ini sebelum ini? Tidak, Anda tidak melihat ini setiap hari. Rasanya tidak, kan? Hei, bukankah ini menarik? Saya rasa macam orang diraja duduk di dalam sini. Tapi ini untuk dua orang, ia sangat kecil. Ya, ini adalah pengangkutan mereka, atau sekurang-kurangnya untuk kulungan diraja. Orang lain pula bergerak ke sana-sini. Itu menakjubkan. Dan juga orang miskin yang terpaksa mengangkat mereka di kedua-dua belah. Itu pasti sangat berat. Dan terutamanya dengan orang yang berat di dalamnya. Baiklah, biar saya betulkan sedikit. Ia tidaklah seteruk itu. Ya, tapi bayangkan kalau ada seseorang di dalam. Pergi duduk. Tidak. Tapi ini memang satu penemuan yang luar biasa. Satu artifak bersejarah. Wah, dan sekarang kita berada di ruang masuk tempat ini. Ruang masuk di tingkat bawah, betul? Ya. Saya suka tempat ini. Okey, masih ada lagi yang perlu dilihat. Ada lagi. Ini bukan yang terakhir. Ikut saya. Patutkah kita pergi ke sebelah sini? Tidak, mari kita simpan dulu. Okey, awak kena tunggu sedikit lagi dalam video ini. Pastikan anda langgan saluran ini dan suka video ini kerana video ini memang gila dan kami mengambil sedikit risiko untuk anda semua di sini. Okay. Lihat ini. Perkara pertama yang menarik perhatian saya apabila saya melangkah masuk ke tempat ini ialah silingnya dan tiada tempat lain di dunia kecuali Portugal yang mempunyai siling seperti ini. Ia berbentuk seperti oktagon atau heksagon. Bukan oktagon, tapi bentuknya memanjang. Ia sangat unik, sentiasa diperbuat daripada kayu dan kebanyakannya tidak dicat, betul? Ya, tapi yang ini memang dicat dari asalnya. Dan di bawahnya, kita ada meja makan besar milik keluarga yang pernah tinggal di sini. Jadi 6-8 kerusi diletakkan di bawahnya. Pasti majlis makan malam yang luar biasa pernah diadakan di sini. Rasanya seperti zaman pertengahan. Itulah juga suasana yang saya rasakan. Ya, tapi saya cukup pasti, memang begitu. Oh, maksud awak chandelier itu? Ya, seluruh istana ini zaman pertengahan, tapi di sini awak betul-betul boleh nampak. Dan saya rasa ini mungkin juga merupakan barang asal, kerana ini baru sahaja diubah suai untuk menggunakan elektrik. Kabinet yang sangat besar. Sangat besar. Masih di tempat ini ya. Lihat semua porselin atau kebanyakan porselin. Ya, kebanyakannya seramik dan bukan porselin, tapi ya... Pinggan di dinding, seperti yang sering kita lihat, bilah purba di atas sana. Dan lebih banyak kabinet terbina dalam dengan. Tertutup. Ia tertutup. Ya, pelik. Lihat tempat ini. Saya juga sangat suka meja sisi di sini. Hanya kaki emas dan bahagian atas marmar. Lihat bilik ini. Oh, wow.
Ini juga menakjubkan. Semacam bilik membaca atau pejabat. Ya, betul. Kami masih tidak pasti apa pekerjaan orang-orang ini. Seperti yang kami katakan sebelum ini, kemungkinan besar mereka orang kaya dan hanya menghasilkan wine. Di sini kita ada sebuah perpustakaan kecil yang masih dipenuhi dengan semua buku. Adakah benar-benar ada lambang di dalam sini? Nampak macam reka bentuk hiasan seorang wanita, tapi memang cantik. Memang sangat cantik. Ya, meja itu sendiri, maksud saya, meja Portugis yang lebih tipikal. Mereka tak mungkin ada bola-bola macam tu pada perabot. Saya tak tahu macam mana nak terangkan benda ni dengan betul. Ini mungkin kedengaran agak pelik. Tapi saya faham apa yang awak maksudkan. Bagi saya, ia memang terasa sangat Portugis. Kita selalu nampak benda tu, terutamanya pada katil, bukan sangat pada perabot lain. Di sini kita ada gambar pertama yang kita jumpa, keluarga yang sangat bergaya. Oh ya? Mereka semua berpakaian sempurna untuk gambar ini. Saya suka bilik ini, tapi lihatlah ini. Apa gunanya tempat yang penting dan mulia tanpa kapel pribadinya sendiri? Melalui penyelidikan yang lebih mendalam tentang sejarah keluarga, kami mendapati bahwa satu keajaiban didakwa telah direka-reka di sini beberapa dekad yang lalu. Keluarga itu mendakwa patung di dalam kapel kadang-kadang akan menangis, sama seperti patung-patung terkenal yang menarik para peziarah dari seluruh dunia. Berita itu tersebar dengan cepat, pelawat mula datang, derma pun menyusul, dan untuk seketika ia berhasil. Kapel itu memberikan kuasa kepada keluarga tersebut dan estet itu mendapat manfaat daripada prestisnya, tetapi kemudian ia memakan diri. Apabila kabar angin semakin tersebar, ia menarik perhatian yang tidak diingini, orang luar, skeptik, dan akhirnya seorang paderi yang mula bertanya soalan. Keluarga itu tidak dapat mengawalnya. Naratif keajaiban itu runtuh, dan dalam komuniti seperti ini, apabila iman Anda kelihatan dibuat-buat, nama Anda tidak akan pulih semula. Ini sangat indah dan masih begitu utuh. Banyak warna terang dalam kapel ini. Ya, terdapat banyak kontras. Silin juga dicat dengan indah, biru muda dan kuning. Bagaimana ini berfungsi? Adakah ini hanya untuk berdoa, atau adakah benar-benar akan ada seorang paderi masuk ke sini? Saya rasa tidak akan ada paderi datang. Saya cukup pasti ini memang hanya untuk itu. Pada waktu siang, jika Anda ingin berdoa, Anda boleh datang ke sini dan gunakan ruang ini sebagai ruang pribadi untuk berdoa. wah, dan tetamu mungkin juga menggunakannya, atau ahli keluarga menggunakannya. Ya, semua orang yang datang berkunjung. Jadi ada beberapa teks agama diletakkan di atas sini. Ini bukan sesuatu yang Anda jumpa selalu. Baiklah, mari kita teruskan. Tempat ini seperti sebuah labirin. Laluan di sini berselirat ke kiri, ke kanan, ke atas dan ke bawah. Dan saya sedang cuba mencari jalan di sini. Kita telah melihat dan berjalan sekejap di dalam bilik-bilik ini. Ini adalah sesuatu yang biasanya kita lakukan apabila kita meneroka sesuatu tempat. Hanya melihat-lihat sebelum kita mula merakam. Ya, wah, adakah ini pemecah kacang? Oh, Ya, ini adalah pemecah kacang berper. Saya baru saja nampak benda itu dengan ekor mata saya. Ini kali pertama saya pernah nampak benda ni di tempat terbiar begini. Tak pernah nampak benda macam ni. Saya suka benda tu. Ya, sangat cantik. Jadi saya rasa seseorang akan bekerja di sini. Macam kalau mereka ada banyak kacang ya, itu memang kedengaran pelik. Mereka akan memecahkan semuanya di sini dan kemudian letakkan dalam bakul. Saya rasa itu sangat menarik. Ini mungkin adalah pantry yang kita sedang berdiri di dalamnya sekarang. Kemungkinan besar, ya. Oh, gelas-gelas masih ada dalam kabinet. Saya suka bagaimana mereka sentiasa tergantung dengan kemas dari jari mereka. Secawan teh, Tuan. Masih banyak kerusi yang tinggal. Hei, di belakang, kita ada beberapa botol wine. Dan di sini kita masuk ke dalam lorong. Kamu tahu apa yang cantik? Barangan yang kamu pakai itu? Oh. Kamu perasan ya? Sudah tentu. Terima kasih, Tuan. Saya sedang memakai baju Bros of Decay merch yang sangat sesuai dan hebat itu. Lihatlah itu, Hoodie Explorer. Kalau Anda mahu jadi seperti kami, Anda perlukan Hoodie Explorer. Semua orang, pergi ke brosofdecay.com. Pautan ada di dalam deskripsi. Lihat barangan yang kami cipta. Dan jadilah penjelajah sejati seperti kami. Ia memang cara terbaik untuk menyokong saluran ini dan membantu kami menjalankan misi seperti ini untuk meneroka tempat-tempat ini. Kerusi yang dah nampak uzur dan saya suka bagaimana ia dibuat dengan blok-blok besar seperti ini. Ya, blok-blok granit besar seperti ini.
Oh, ini adalah lampu luar saya rasa. Atau lampu dalam, siapa tahu? Dan terdapat begitu banyak bilik yang bersambung ke merata-rata, sehingga saya langsung tidak tahu ke mana hendak pergi seterusnya. Tapi saya akan pergi ke kanan sahaja. Di sini kita masuk ke satu lagi ruang kediaman, dan yang ini terasa lebih seperti ruang kediaman yang berskala manusia. Ya, Ruang yang lebih selesa yang sering anda lihat di istana, yang mempunyai bilik-bilik besar, orang ramai biasanya lebih suka bilik-bilik kecil. ya, ia terasa lebih pribadi. Sedikit lebih selesa, sedikit lebih mesra. Tetapi sekali lagi, sangat-sangat Portugis. Ya, dan lihat ini, mempunyai benda seperti ini di dalam bilik ini. Dan lihat paip air yang sepenuhnya diperbuat daripada batu di dalam bilik ini. Dan ini nampak seperti sesuatu daripada keluarga, kan? Oh, ya mungkin. Saya rasa saya pernah nampak benda ni sebelum ni. Di sini kita ada satu lagi gambar lama. Kemungkinan besar salah seorang ahli keluarga selain awak. Satu tapestry di dinding. Ini adalah tapestry batu. Nampak seperti kesatria Templar yang digambarkan di situ. Seorang gadis muda mungkin sedang duduk di luar bangunan itu. Dan kita juga ada seorang kanak-kanak kecil, jadi kita memang tahu ada waris bangunan ini. Ia tidak begitu jelas kepada kami mengapa ia ditinggalkan dan sudah berapa lama tempat ini ditinggalkan. Di sini kita ada sebuah perpustakaan. Perpustakaan yang diperbuat daripada batu. Itu memang luar biasa. Saya memang teringin nak ada benda ini di rumah saya. Gadis muda yang sama itu kembali dan kanak-kanak yang sama juga. Dan saya rasa mereka sedang duduk di dalam bangunan itu, di sana. Sebuah ruang makan bersaiz manusia, meja makan juga. Saya suka berjalan melalui tempat seperti ini. Ia membawa saya kembali ke zaman yang lain. Sudah pasti, Dan kita ada sebuah bilik tidur dengan katil yang luar biasa. Adakah itu kepala katil yang dicat? ya, semuanya dicat. Ya Allah, Ia mempunyai perincian yang sangat rumit. itu adalah sebuah karya seni. Dan juga di sini di bilik tidur, lihat saiz shillingnya. Saya baru perasan. Ia sangat tinggi. Jika ditukar kepada meter, saya rasa silingnya setinggi 6 meter. Ya, lebih kurang begitu. Kira-kira 20 kaki, lebih kurang. Rasanya agak menyusahkan untuk mempunyai siling yang begitu tinggi di dalam bilik tidur kerana ia akan menjadi mustahil untuk dipanaskan. Dan bergema serta tidak begitu selesa. Ya, saya rasa mereka hanya bina tempat-tempat ini demi kemegahan tanpa memikirkan soal praktikaliti. Ya, ini semua adalah surat-surat yang ditulis kepada keluarga. Bertahun-tahun, berdekad-dekad yang lalu. Banyak juga perkara berkaitan agama. Lihatlah itu. Risalah agama dan barang-barang lain bersepah di lantai. Sudah tentu ada peti. Apa artinya tempat Portugis tanpa peti? Baiklah, mari kita pergi. Ada satu lagi pintu masuk ke tempat ini. Ya Allah, saya belum masuk ke bilik ini lagi. Ini nampak dan terasa seperti bilik tidur yang sangat baru sahaja digunakan. Malah, oh itu memang hebat. Awak tahu apa ini? Ya. Untuk orang yang tak tahu, ini adalah meja permainan. Dan ia akan membuka setiap bahagian segitiga dan kemudian membentuk permukaan meja yang elok di mana anda boleh bermain kad atau apa-apa permainan lain yang anda inginkan. Dan kerusi-kerusi di sebelahnya ini juga sangat unik dengan sandaran belakang yang sangat tinggi. Ya, ini sememangnya bilik terakhir di dalam rumah yang masih tinggal. Di sebelah sini kita ada ubat-ubatan. Yang ini dari tahun 2022. Oh, dan kalau anda lihat di sana, ada pelitup muka. Jadi kemungkinan besar ini selepas COVID. Awak rasa tempat ini ditinggalkan selepas COVID? Ya, mesti begitu. Ya, memang terasa begitu dengan adanya pelitup muka dan semuanya. Tapi itu sebenarnya sangat baru-baru ini. Saya suka meja soleh ini. Lihat barang-barang di dalam bilik-bilik ini
kita boleh anggap ia hanya ditinggalkan selama beberapa tahun sahaja. Okey. Walaupun ia hanya ditinggalkan selama beberapa tahun, kenapa ia sudah terbuka dan rosak? Tidak, bukan rosak. Mungkin pada satu ketika hanya penjaga yang datang melawat, atau saya pun tak pasti. Gerbang besar. Bilik ini memang istimewa. Ini adalah shilling tertinggi dalam rumah, dan ini adalah dapur terbuka sepenuhnya. Saya rasa ia sangat hebat. Ya Allah, saya tak pernah lihat bilik seperti ini sebelum ini. Ia sangat besar. Ia sekurang-kurangnya 15 hingga 20 meter tinggi. Tidak, itu memang betul. Ya, itu agak keterlaluan, tapi sekurang-kurangnya 10 hingga 12 meter. Ya. Jadi kira-kira 30 hingga 40 kaki lebar. Dan semua asap akan naik dan keluar melalui bahagian atas di sana. Kerana ada semacam cerobong di bahagian atas. Ini gaya pembinaan yang sangat lama. Dan satu perkara yang perlu kita sebutkan, ini sebenarnya adalah menara. Ini sebenarnya adalah sebuah menara. Ya, betul. Kabinet masih dipenuhi dengan pinggan, mangkuk, dan makanan. Dan di sini kita ada perapian terbuka. Tempat memasak terbuka di mana rantai akan digantung dan periuk akan digunakan untuk memasak. Di belakang sana juga ada sebuah ketuhar. Dapur yang lebih tradisional, saya rasa anda tidak akan jumpa. Ya. Cerek teh besar di atas sini. Dan juga kabinet terbina dalam di sini untuk menyimpan semua periuk dan kuali. Wah, saya pasti suka melihat dapur ini beroperasi sepenuhnya. Itu pasti bermakna sesuatu yang luar biasa. Ajaib malah. Awak dah tengok saiz bangku ini? Iya, ia juga sangat besar. Ia pasti zaman pertengahan. Itu bangku zaman pertengahan. Kenapa semua benda pada zaman pertengahan begitu besar? Mungkin hanya untuk menunjuk-nunjuk agaknya. Menunjuk-nunjuk dengan cara tertentu. Dan pada masa itu, orang juga jauh lebih kecil. Jadi mereka nampak lebih kecil berbanding bangku itu. Dan di sini ada satu lagi pantry di bawah tangga. Ya. Kami telah menunggu dan menangguhkan yang ini. Okey, lantai yang menghasilkan banyak bunyi. Lihat ini. Ada satu lagi tandu di rumah ini dan saya rasa yang ini lebih cantik lagi. Tandu yang ini bukan untuk hiasan. Ia adalah kerusi pengusung yang dibina dengan tujuan tertentu. Kabinnya yang tertutup, langsir dan bahagian dalam yang berlapik di reka untuk privasi dan ketenangan. Walaupun semasa bergerak sekejap melalui kawasan curam atau akses yang sukar, apa yang menonjol ialah tiang-tiangnya kekal terpasang, yang menunjukkan ia disimpan sedia untuk digunakan, bukan dibongkar. Kerusi-kerusi ini dikaitkan dengan rumah tangga berstatus tinggi dan juga kalangan gereja. Dan di istana seperti ini, ia membawa maksud ketibaan rasmi dan pemergian secara senyap. Dan ia mula digunakan, sudah tentu ia telah digunakan di Asia dan bahagian lain dunia sebelum itu. Tetapi di Eropah dan di Barat, ia mula digunakan sekitar abad ke-14, ke-15 dan ke-16. Tetapi ia benar-benar menjadi biasa pada abad ke-17 dan digunakan sehingga abad ke-19. Dan sebab anda mungkin tertanya-tanya, kenapa tidak menggunakan kereta kuda yang lebih laju dan lebih mudah? Adalah kerana jalan-jalan di Eropah sebenarnya tidak berturap dengan baik sehinggalah ia. Hanya diperbuat daripada batu buntar. Batu buntar, jalan-jalan kecil. Jadi jika anda adalah bangsawan dan perlu pergi ke suatu tempat di bandar, mereka akan menggunakan tandu untuk mengangkut orang tersebut. Oh, dan ia adalah kulit yang dicat. Ia adalah kulit yang dicat. Apa ini kayu? Oh, tidak. Tidak, ini kulit. Semuanya adalah kulit. Ya, dan semuanya dicat. Wow. Anda boleh lihat, sebab ia seperti dipaku masuk. Ya Allah, untuk jumpa benda macam ni. Saya tak pernah sangka saya akan jumpa barang bersejarah macam ni. Tak, saya pun sama macam... Saya memang malah di luar tempat terbiar pun tak pernah nampak satu pun. Oh, saya rasa kalau ada orang yang saiznya sesuai di dalam sana, awak tak akan nampak.
Ia akan memberi banyak tekanan pada bahunya. Ya, tapi usungan itu berada di tengah-tengah bilik di sini, dan kita belum bincang tentang bilik ini lagi. Ya, ada senjata yang tercalar di siling. Nampak itu kan? Sebab orang-orang ini adalah bangsawan, dan mereka suka menunjukkannya. Dan ini adalah siling yang luar biasa. Kayu itu betul-betul menjorok ke dalam dinding, Ya, sudut segitiga ini memang cantik. memberikan suasana yang unik kepada bilik ini. Saya juga suka kayu ini yang sedikit tak sempurna. Oh ya, Papan-papan itu tidak disusun dengan betul. Saya ingin sekali melihat bagaimana mereka membuat ini. Awak rasa kabinet-kabinet yang kita lihat di sini juga dari zaman pertengahan? saya rasa ia sedikit lebih lewat. Ya, Memandangkan kerja besi halus pada engsel dan lubang kunci, bagi saya ia kelihatan lebih kepada abad ke-18. maksud saya, awak memang mungkin betul. Ya, memang boleh percaya. Mungkin dah dibaik pulih banyak kali, tapi tak apalah. Semua barang di sini, semuanya barang antik asli. Tengok, tangga berusia 120 tahun Peti yang terletak. di sini. Ya, dan di sini kita ada beberapa gambar yang ditinggalkan. Hei, tapi ini yang terbaru, sangat baru. Dan bukankah ini lelaki yang sama Saya rasa tidak. Tidak. bila dia meninggal dunia? Tiada tarikh. Oh, 1945. Tidak, itu mungkin ayah dia. Ya. Ini adalah orang-orang yang tinggal di sini. Mereka nampak sangat bangsawan, terutamanya lelaki itu. Ya. Mempunyai wajah yang sangat serius. Maaf, Wah, itu lampu yang cantik. Peti itu, ya Allah. Ia juga ada laci di bahagian bawah. adakah itu betul-betul asli? Oh ya, Ya, memang asli. Saya pun tak tahu macam mana nak buka benda ni. Dengan kunci, mungkin ya. Kemudian tarik dengan kunci atau sesuatu. Sama seperti yang di tengah. Ya, kunci besar. Barang yang hebat, barang yang indah. Sekarang kita hanya perlu memukul sesuatu. Ini ada cap di atasnya. Kemungkinan besar buatan tangan. Lampu dinding juga menakjubkan. Ini memang terasa macam dari zaman pertengahan. Seekor naga, ya, kenapa tidak? Nampak macam naga anjing. Naga anjing, ya. Dan di sini kita ada satu lagi kawasan duduk yang cantik. Meja, tangga, kerusi di sekelilingnya. Ini lebih kepada ruang makan formal. Saya rasa ini bilik yang sangat-sangat cantik. Juga nikmati langsir yang ada di sekelilingnya. Tapi sudah tentu, yang paling kami suka ialah kerusi usung di sini, yang berada di tengah-tengah bilik. Sungguh satu karya seni. Karya seni. Istana ini tiada penghujung, terus berlanjutan dan berlanjutan, dan setiap bilik penuh dengan barang-barang. Lihat ini, Apa itu? kabinet itu. Oh, wah, itu sangat menarik. Ia penuh dengan jubah paderi. Wah, Awak fikir ada seseorang dalam rumah ini seorang paderi? mungkin. Ya, semua barang keagamaan yang kita nampak setakat ini. Ya, nampaknya sangat berkemungkinan sekarang. Ada juga salib di sini. Ho, ho, ho. Maksud saya, memang masuk akal untuk ada seorang pastor di sini. Tempat ini penuh dengan becutan. Oh, wow. Okey, ini adalah siling kegemaran saya di tempat ini. Tengoklah. Memang boleh dikatakan begitu. Semua kayu yang diukir ini. Perinciannya sungguh luar biasa. Dan saya suka kerana ia adalah kayu dan bukannya plaster yang diukir. Ya, Saya rasa kayu yang diukir memang lebih cantik daripada plaster yang diukir. Dan terutamanya untuk rumah ini. maksud saya, di Portugal Anda jarang nampak plaster. Di sini kita ada satu lagi meja kerja, sekali lagi sebuah perabot yang benar-benar Portugis. Tapi kabinet di belakangnya itu.
wajah-wajah yang diukir, keindahan di setiap sudut. Oh, bola-bola di bawahnya itu. Itu adalah kabinet yang cantik. Saya sukakannya. Dan kemudian juga ada beberapa bola yang diletakkan di atas sini dan bola-bola yang dicat. Dan di sini kita ada bangku Portugis yang tipikal dengan tempat duduk yang terbahagi. Benar-benar perabot yang tipikal untuk negara ini. Oh wow, yang itu juga sangat elegan. Saya mahu setiap perabot di tempat ini. Hanya mahu tunjukkan bagaimana ia berfungsi. Takal dikeluarkan dan kemudian mereka boleh berehat di situ. Ada juga satu di sebelah sini, sebuah meja tulis yang indah. Saya suka bentuk pintu-pintu di situ. Dan kadang-kadang ada bahagian tersembunyi yang unik dalam perabot seperti ini. Ini memerlukan seorang tukang yang benar-benar mahir untuk membuat sesuatu seperti ini. Beberapa gambar yang sangat lama. Apa yang pelik tentang bilik ini ialah di bahagian tepi sini, sebenarnya ada bilik tidur. Oh ya. Ia adalah bilik yang sangat kecil. Awak rasa ini untuk seorang kanak-kanak? Kemungkinan besar katilnya juga sangat kecil. Di sini kita ada satu lagi meja makan, gambar yang cantik di sana. Oh, ini bilik tidur yang agak lebih besar. Ke sebelah sini. Apa yang mereka buat di sana? Mereka potong sebahagian dinding itu. Saya tak tahu, nampaknya mereka sedang mencari sesuatu. Mungkin ada peti besi atau sesuatu di belakang sana. Ya, mungkin katil yang cantik. Ya, itu menakjubkan kan? Ya, sulaman itu memang menarik. Tapi untuk yang lain sangat polos. Sangat biasa. Hebat betul tempat ini. Segala yang kami tunjukkan kepada anda setakat ini semuanya di tingkat pertama rumah ini. Tetapi sudah tentu ada juga tingkat kedua. Tetapi kerana rumah ini mempunyai siling yang sangat tinggi, memang hampir mustahil untuk ada tingkat atas yang sebenar. Jauh dari dinding, ada seekor laba-laba besar di sana. Wah, saya hampir terhantuk kepala saya pada dia. Shh, Leslie. Shh. Okey. Ya, ini adalah beberapa bilik tidur. Ia juga telah digunakan di bahagian hujung sebagai tempat penyimpanan seperti yang anda boleh lihat. Banyak surat khabar dan sekali lagi surat-surat terletak di sini. Oh, lihat gambar-gambar ini. Ini bukan gambar. Adakah ini lukisan atau gambar? Oh, Mungkin telah disunting. Nampak lebih seperti lukisan bagi saya. ya betul. Tapi ia memang nampak sangat cantik. Dan di sini kita ada semua gambar yang keluarga itu tinggalkan. Budak lelaki muda, budak perempuan muda, semua orang yang pernah tinggal di tempat ini. Kisah mereka tertulis di dinding di sini. Oh, gambar keluarga yang cantik. Juga seorang paduri turut kelihatan di situ. Oh, Baiklah. Di sini kita ada satu lagi bilik tidur. Tak banyak yang boleh dilihat. Dan di sebelah sini ada satu lagi bilik tidur. Ya, kemungkinan besar bilik kanak-kanak. sangat kosong. Ya, Macam mereka dah lama tak guna bahagian atas ni. kau tahu tak, dah tiba masanya untuk kita tidur. Ya. Maksud aku, kita dah berada di sini sekarang. Aku rasa ya. Jadi kita dah teroka selama kira-kira sejam dan sekarang masa untuk ambil beberapa gambar dan kemudian keluar dari sini. Tapi aku sangat gembira kita teroka tempat ni.
walaupun agak berisiko. Dan untuk risiko tu, memang berbaloi untuk bagi satu like. Beritahu kami apa pendapat anda tentang tempat ni di bawah dan langgan saluran ni sebab ia sangat penting. Terima kasih banyak kerana ikut aku. Sama-sama buat benda ni. Bangun malam dan kita jumpa anda semua minggu depan dalam video yang luar biasa lagi. Selamat tinggal. Jangan lupa untuk lawati projudika.com. Selamat tinggal. Saya sayang anda.